Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour guys, kita berjumpa kembali di video Alpin Rancak Channel. Baiklah, di video blog kali ini kami menceritakan liburan weekend kami dengan mengunjungi kota kecil yaitu kota Moret-sur-Loing. Sedikit cerita, Moret-sur-Loing merupakan kota kerajaan di Prancis pada abad ke-11 di zaman kependudukan dinasti Capetian Raja Louis ke-6, Raja Louis ke-7, dan Raja Philip Augustus. Jarak tempuh kota Moret-sur-Loing ini berjarak lebih kurang 80 km dari kota Paris dan bisa dicapai memakai kereta api kisaran 1,5 jam perjalanan atau 1 jam dengan transportasi mobil. Namun, kami memilih pergi ke kota ini dengan memakai transportasi kereta api. Kota abad pertengahan ini berlokasi di Departement Île-de-France yang berdekatan dengan kota kerajaan Fontainebleau. Meskipun bentengnya tidak menyisakan sepenuhnya, tetapi meninggalkan bekas pintu benteng yaitu pintu Burgundy dan pintu Samoa, dan juga menyisakan bangunan gereja Notre Dame serta jembatan sungai. Dengan berjalan santai dari stasiun Moret-sur-Loing, sampailah kami di depan pintu benteng masuk yang disebut pintu Samoise atau dalam bahasa Prancis Porte de Samoa. Di sudut kiri sebelum masuk ada patung pelukis Alfred Sisley. Nah, di sini merupakan alun-alun kota Moret-sur-Loing yang lokasinya berada tepat di depan gedung Hotel de Ville atau dalam bahasa Indonesia kantor wali kota. Kemudian di samping gedung Hotel de Ville ada bangunan sejarah di mana tempat atau rumah ini merupakan persinggahan sang pemimpin Prancis Napoleon ketika beristirahat dari perjalanan Pulau Elba atau The Island of Elba yang merupakan pulau pengasingan untuk Napoleon menuju kota Paris dalam menaklukkan restorasi dinasti Bourbon yang kala itu dihidupkan kembali, kejayaan monarki Prancis sehabis terjadinya revolusi Prancis tahun 1789 oleh adik laki-laki mendiang Raja Louis XVI atau suami Marie Antoinette. Dan setelah itu terjadinya permulaan pemerintahan Napoleon 100 hari. Ini adalah lukisan paisagis atau tentang pemandangan. Nama pelukisnya Alfred Sisley. Saat ini kami berada di rumahnya Alfred Sisley. Alfred Sisley ini lahir di Paris, tetapi dia besarnya di
London. Selanjutnya di gedung yang sama di lantai bawah ada Museum Alfred Sisley yang merupakan seorang pelukis impresionis, yaitu aliran seni lukis yang menyajikan penggambaran objek yang sesuai dengan kesan ketika objek itu dilukis. Ini surat permohonan naturalisasinya sebagai orang Prancis, tapi belum sempat terkabul sampai dia berpulang. Kemudian sampailah kami berjalan di jembatan Moret-sur-Loing dan pintu benteng Bourgogne. Di sini banyak pengunjung yang larut dalam suasana sungai dengan memanfaatkan untuk berenang, dan ada wisata kayak, yaitu olahraga menggunakan perahu kecil. Ini Museum Permen d'Orge sejak tahun 1638. Ya benar, ya lanjut. Di samping jembatan ada sebuah museum permen yang sangat terkenal di kota ini, yang bernama Permen Sucre d'Orge de Religieux de Montbray, yang disingkat RM. Sejarahnya, permen Sucre d'Orge yang artinya permen barley atau gelée, yang gulanya dibuat dengan bahan biji dari sejenis keluarga gandum. Permen ini dibuat oleh para suster atau biarawati yang awalnya merupakan sebagai permen yang meredakan sakit tenggorokan. Ternyata permen ini menjadi terkenal dan populer di kalangan raja dan langsung mengadopsinya di bawah pimpinan Raja Louis ke-14. Là, il faut finir ton glace, là. Ouais. Sucre d'orge dans le chaudron et donc sur la table. Avec une paire de ciseaux, comme chez le tailleur, nous allons préparer 7 morceaux de sucre d'orge qui vont passer dans les moules. Comme vous le voyez, nous allons fabriquer du sucre d'orge en bâton. Nous allons donc utiliser les 2 cylindres que vous avez vus tout à l'heure.
engagé entre les deux cylindres, puis de l'autre côté, c'est comme un tapis de sucre d'orge, une bande de bâtons collés les uns aux autres qui descend lentement sur une plaque métallique pour être, avec beaucoup de précaution, installée sur une plaque de marbre sur laquelle le sucre d'orge va refroidir. C'est alors qu'intervient une opération très délicate. Lorsque le sucre d'orge est totalement refroidi, il devient fragile et dur comme du cristal. Nous allons devoir, d'un petit coup sec, asséné par le coin de notre berlingot, on pourra lire RN, religieuse Moret. Le sigle des religieuses, qui est la marque déposée et officielle de notre sucre d'orge depuis la fin du XIXe siècle. Comme pour les bâtons, kilo par kilo, le sucre d'orge est engagé entre les deux cylindres et de l'autre côté, toujours comme pour les bâtons, c'est comme un tapis de sucre d'orge que l'on voit apparaître, mais un tapis de petits berlingots